So number 4 dah settle. So kita hari ni akan masuk number 5 lah. Betul lah, number 4 dah settle lah. Salah saya dah settle lah ya. Okay, so sekarang kita akan sambung number 5 lah ya. Okay, start number 5 ni kita ada okay, untuk number 5 dan ke bawah lah ya. Ni kita ada banyak reaction tahu dalam alkohol ya, dalam alkohol. Okay, jadi sebelum kita bincangkan soalan number 5 tu, saya nak kita pergi kepada kita punya notes dulu ya. Okay, kalau kita tengok untuk number 5 dan ke atas tu dia banyak berkisar, soalannya banyak berkisar kepada reaction lah ya. Reaction dari segi preparation of alcohol ya. Ya. So, kita ada kalau kita tengok dalam alkohol ni ya. Apa yang kita belajar memang pertamanya memang kita akan belajar tentang nomenclature lah. Nomenclature. Ya. Okay, nomenclature kita habis lah ya. Lepas tu kita akan belajar physical properties lah. Okay, kita belajar physical properties. Lepas tu kita akan belajar tentang preparation of alcohol. Okay, lepas tu kita akan belajar chemical properties of alcohol lah ya. So ini nomenclature dengan ni sampailah soalan 1 sampai number 4 kita dah habis lah dalam tutorial ya. Okay. So untuk soalan 5 dan ke bawah tu dia akan berkaitan dengan preparation of alcohol dan juga chemical properties of alcohol lah ya. Preparation and also chemical properties of alcohol. Okay, jadi apa yang kita akan belajar hari ni ialah okay, kita akan belajar yang pertamanya belajar tentang preparation of alcohol lah ya. Preparation of alcohol. Okay. So dalam preparation of alcohol ada dua perkara yang kita akan belajar. Yang pertamanya nak prepare ethanol. Okay, yang pertamanya kita akan prepare ethanol lah. Okay, yang pertama kita akan belajar how to prepare the ethanol. Ya, nak prepare the ethanol lah. Ya. Okay, kemudian yang kedua kita akan prepare alkohol. Kita nak prepare sebarang alkohol lah. Alkohol yang sesuai lah. Ya. Yang pertama ni kita akan belajar how to prepare ethanol. Ethanol ni kita boleh prepare dia daripada fermentation of sugar. Kan fermentation of sugar by yeast. Kan kamu pernah makan tapai tak? Saya pernah makan tapai kan. Makan tapai ni sebenarnya kalau kita tengok proses dia, kita ada ini adalah sugar lah. Sugar yang dilingkagekan by glycosidic linkage lah. Ni katalah karbohidrat ni kan. Ni asalnya di karbohidrat lah. Dalam pulut tu kan. Kamu pernah makan tapai kan? Kita makan pulut tu adalah terdiri daripada karbohidrat ya. Karbohidrat lah. Karbohidrat ni dia adalah sejenis polimer panjang lah. Polimer yang terdiri daripada sugar. Sugar panjang lah ni, banyak lah ni kan. Kali millions lah. Kali million lah ataupun million lah kan. Million of ni sugar. Ini sugar lah. Sugar dah. Sugar. Okay. So apabila kita ini adalah pulut lah. Ini pulut lah. Pulut tu terdiri daripada karbohidrat ya, yang terdiri daripada rangkaian sugar yang sangat banyak lah ya. Okey, apabila kita tambahkan yeast kepada dia ya, kita akan putuskan dia punya rangkaian ni. Kita akan dapat sugar saja. Sugar dalam bentuk ni lah. Kita akan dapat sugar tu yang bila kita makan tapai tu kita rasa manis lah. Kita rasa wah sedapnya manisnya. Tapi saya tak boleh makan banyak nanti saya
Saya sambut. Okay. So ini kita akan dapat sugar lah. Sugar tu tengoklah kalau sugar pulut tu mungkin dia fructose kan. Dia fructose ke, ini sugar dalam honey kot, galactose. Tengoklah kan. Ataupun glucose. Yang ni lah ya. Okay. Gas manis lah. Fructose, galactose, glucose. Ini fructose ni banyaknya dalam honey lah ya. Rasa manis kan. Tapi apabila kita fermentation kan lagi sugar ni ya, kita letakkan lagi yeast, dia akan pecah ni. Akan pecah bonding carbon ni, dia akan menghasilkan etanol. So once dah jadi etanol, ini kita boleh makan lagi tau. Dari segi prosesnya yang ini halal kita makan ni. Halal kita makan. So once dia tukar jadi etanol ni, yang ni kita dah, bila kita makan dia memang kita akan pening dah ni. Kita akan pening kepala semua. Ini dah tak halal untuk kita makan lah sebab dia sudah menjadi etanol. Ini sudah menjadi macam air tuak gitu kan. Tuak ke apa benda tu bila kita minum kita akan pening. Yang tu kita tak halal dah makan. Dari segi kimianya, inilah ceritanya yang saya faham lah. Janganlah saya salah faham lah kan. Dari segi kimia kita nak relatekan dengan dari segi hukum. Sini ni part ni kita dah tak boleh makan lah. Sebab dia sudah bertukar menjadi arak lah ni sebenarnya. Kalau kita minum pun kita akan mabuk macam tu. Ya? Tapi apabila kita fermentation kan, kita lakukan fermentation of pulut tu, dia akan pecah-pecah menjadi, dia akan potong glycosidic linkage tu ya untuk menjadi sugar. Ini kita makan ni halal lagi and manis, sedap ya. Tapi bila kita biarkan lama, dia akan menjadi air tuak lah. Air tuak ni sebenarnya dia dah tak halal untuk kita minum lah. Jangan ambil dah ya. Sebab yang tu dah consider sebagai pemeraman tu dia jadi macam arak lah ya. Okay. So how to get the ethanol? Kita lakukan dia daripada sugar. Ini sugar. Sugar dia punya molecular formula sama ada galactose ke glucose ke, dia punya molecular formula C6H12O6. Ya. So apa yang berlaku ialah kita tukarkan daripada sugar ni menjadi etanol lah. Ini preparation khusus untuk menghasilkan etanol. Ya. Khusus untuk menghasilkan etanol daripada sugar menggunakan yeast fermentation process dia ya. Fermentation. Alright, seterusnya kita ada hydration of alkene. Hydration of alkene. Okey. Kalau kita tengok untuk hydration of alkene ya, nak prepare alkohol daripada alkene ya. Dia kena follow markov lah. Yang ini kita boleh hasilkan selain daripada etanol. Etanol boleh di-prepare daripada fermentation of sugar kan. Tetapi kalau untuk alkohol yang lain, contohnya katalah saya nak dapatkan alkohol ini. Let's say saya nak dapatkan alkohol ini. Saya nak masukkan OH kan. Okay. Katalah saya nak masukkan alkohol ini. Saya boleh prepare alkohol ini daripada alkene ya, daripada alkene lah ya. Okey. So saya ambil alkene. Okey, saya ambil alkene. Okey. Saya tambahkan alkene tu dengan air. Air dalam keadaan acidic. Saya ambil air, saya tambahkan kepada alkene yang tertentu. Macam ni saya nakkan alkene yang ini, mestilah saya ambil yang rangka karbon yang sama seperti alkohol alkene yang saya nak alkohol ini, saya kena ambil lah alkene yang setara dia punya rangka karbon macam alkohol yang saya nak lah. Jadi saya ambil yang lurus macam ni lah kan. Alkohol yang lurus tu juga. Okay. So sekarang saya tambahkan alkene ini dengan air dalam keadaan acidic untuk menghasilkan alkohol. So apa yang berlaku ialah bila tambahkan air, H akan masuk kepada karbon yang double bond lah. Masuk sini. Lepas tu yang ni masuk, OH masuk kat sini. Ni kena follow Markov-Nikov lah ya. Ini tertakluk lagi kepada Markov-Nikov.
Okey, contohnya katalah saya nak dapatkan alkohol ini. Katalah saya nak dapatkan alkohol yang ni. Saya nak dapatkan tertiary alkohol. Katalah saya nak dapatkan alkohol yang ini kan. Alkohol ni rangka karbon dia macam ni. Rangka karbon dia C rangka karbon dia macam ni. Jadi saya kena ambil alkene yang rangka karbon dia macam ni jugalah. Ya. Saya kena ambil rangka karbon yang macam ni jugalah. Ya. So saya kena ambil rangka karbon yang sama macam alkohol yang ni lah. Okay. So sekarang apa buat ialah, okay, saya kena letakkan the double bond lah. Saya kena letakkan double bond. So nak letak double bond, dia kena pada H dan OH yang bersebelahan dengan alkohol yang kita nak ambil ni. Yang ni lah. Jadi kat sini kan, kat sini carbon double bond tu kena ada kat sini satu, ada kat sini. Di between this and this lah. Ya. So double bond kita kena letak kat sini lah. Macam tu. Barulah kita tambah air and tambahkan dalam keadaan acidic. Ya. So yang ini dalam tindak balas ini apa yang berlaku ialah okey, apa yang berlaku ialah H dan OH daripada air. Okey, H dan OH daripada air dia akan masuk dekat sini. OH masuk dekat sini lah. So jadilah alkohol. Jadi secara sebagai kesimpulannya untuk mendapatkan alkohol kita boleh prepare dia daripada alkene. Ya, we can get the alcohol. Ni dia punya nota ni macam ni. Kita boleh dapat alkohol daripada alkene. Ni dia punya tulisan sepatutnya macam ni lah. CH tambah air dalam keadaan acidic lah. So dia dimasukkan H plus lah. Ya, masukkan H2SO4. So apa yang berlaku ialah kita dapat ini masuk OH. Okay. So CH2 masuk H lah. Ya. Ini both this thing come from water lah. Ya. Macam tu. So cara nak prepare alkohol ada dua. Satu prepare untuk khusus untuk etanol iaitu melalui fermentation process of sugar. Yang kedua kita namakan sebagai hydration of alkene. Hydration of alkene boleh digunakan untuk menghasilkan alkohol. Ya? Boleh ha? Dah salah kah? Boleh kah? Nak tanya apa-apa? Ada ya? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Alright. Seterusnya kita ada tindak balas di antara alkohol dengan metal. Alkohol apabila bertindak balas dengan metal dia akan menghasilkan salt and also the hydrogen gas. Ya. Tak ada space. Tindak balas yang pertama kita ada alkohol. Ya, apabila bertindak balas, ni chemical reaction lah. Chemical reaction. Chemical reaction yang pertama ialah tindak balas alkohol. Dengan metal. Metal dia group 1 and saya dividkan dia kepada group 1 and group 2 lah. Kalau group 1 tu apa yang berlaku ialah kita ada contohnya CH2OH ni kan. Tidak balaskan dengan Na. So apa yang kita akan dapat ialah kita akan buang H ni. So kita akan dapat CH3, CH2. O dia akan jadi negatif. Tahu? Na dia akan jadi positif. Ini dapat salt lah. This is a salt lah.
Okay, dapat garam lah. Ya. Okay, dan juga hidrogen ni akan jadi apa? Akan jadi hydrogen gas. Tak nak letak setengah pun boleh sebab organik tak perlu balance lah. Ya. Tapi yang ni nak balance lagi boleh je. Ya, tak ada masalah. Alright, jadi tindak balas di antara alkohol dengan metal group 1 and group 2. Ya, group 1 and group 2 ya. Kita akan menghasilkan garam. Garam ni maksudnya pada bahagian O dia jadi negatif, bahagian Na dia jadi positif lah. Ataupun kita juga boleh tuliskan dia sebagai CH3, CH2O, Na. Boleh juga without charge. Boleh juga dituliskan garam itu tanpa charge. Ya. Okey. Kalau kita ada tindak balas di antara alkohol dengan kumpulan group 2, Mg contohnya. Ya, Mg ni nanti dia akan form 2 positif. Tahu? So, yang ni kita ada CH2O. Ni akan jadi minus lah. Dan Mg. Dia tak balance dari segi charge ni. Jadi ini kita kena letak 2 lah. The whole thing ini akan jadi negative 2. Mg dia akan jadi positif 2 lah. So, dia akan dapat garam yang stabil lah. Ya. So, kita kena letak 2 lah kalau gunakan, kita kena letak ni dalam kurungan and then you have to put 2 lah. Ya, kat bracket tu. Supaya dia dapat garam lah. Ya, garam yang dari segi charge ni dia stabil. Dia stabil lah. Ya, dia balance lah dari segi charge. Ya. And also akan form juga hydrogen gas. Ya, macam tu. Ya. Okay, tindak balas yang pertama kita ada reaction of alcohol with reaction of alcohol with metal, group 1 and also group 2 lah. Ya, group 1 and group 2. Okay. Seterusnya, okay ya. Okay. Okay. Seterusnya kita ada oxidation reaction of alcohol. Okay, oxidation reaction of alcohol. Ya. Okay. Kita tengok sini lah. Okay, kalau kita tengok oxidation reaction ni ada 2 jenis oxidizing agent. Satu kita ada KMNO4 acidified ataupun acidified potassium dichromate ataupun acidified chromic acid. Ya. And also mild oxidizing agent. Ini oxidizing agent yang lemah lah. Kita boleh katakan dia satu strong, satu lemah lah. Kita ada PCC dalam dichloromethane. Ya. Okay. Jadi oxidation product depends on the class of alcohol use. Okay. So mari kita tengok cerita dia. Okay. So kita tengok dahulu primary alcohol. Kita tengok dulu primary alcohol. Ini saya tanya soalan nanti tau. Okay. Primary alcohol. Okay. Primary alcohol ni, okay, contohnya kita ada etanol. Kan, etanol. Okay. Okay, etanol ni kan kita ada 2 jenis. Kita ada 2 jenis oxidizing agent tadi kan. Satu kita ada strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent tadi dikata KMNO4. Acidic. And panaskan. Ataupun potassium dichromate. K2Cr2O7. Acidify. Panaskan juga. Yang ni selain daripada K2 boleh juga gunakan Na2. Cr2O7. H+. Panaskan. Yang ni adalah strong oxidizing agent. Okay. Okay, oxidizing agent ada 2 jenis. Satu strong. Satu lagi mild. Mild oxidizing agent. Okay. Sekarang kalau kita tengok tindak balas di antara primary alcohol, ya, primary alcohol
dengan strong oxidizing agent. Contohnya katalah saya ambil K2CR2O7. Kita acidifykan dia, kita panaskan, ya. Apabila primary alcohol bertindak balas dengan strong oxidizing agent, okey, pada bahagian C yang ada OH ni, dia akan tukar jadi COOH. So dia akan dapat CH3, C double bond O, OH. Dia dapat ini. Plus dengan CR3 plus lah. CR ni ditukar jadi CR3 plus, dia turunkan. Ya? Tapi apa yang fokus yang kita kena tengok sekarang ialah primary alcohol. Okay, primary alcohol with strong oxidizing agent. Ni strong oxidizing agent lah. Strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. With strong oxidizing agent, dia akan jadi C double bond OOH. This is carboxylic acid. Tetapi, okay, kalau kita ada primary alcohol dengan mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent. Tadi mild oxidizing agent adalah dituliskan PCC. Pyridinium chlorochromate. Dia boleh diringkaskan. Ya. Ini pyridinium chlorochromate. Ini adalah PCC. Pyridinium chlorochromate lah. Ya. Dalam solvent CH2Cl2. Okay. Apa yang berlaku ialah, pada C yang pegang OH ni, dia akan tukar jadi aldehyde. CH3, dia dapat C double bond O, jadi tukar jadi ini. Itu bezanya lah. Ya. Kalau primary alcohol tindak balas dengan strong oxidizing agent, dia akan menghasilkan carboxylic acid. Ni kita ada primary alcohol dengan strong oxidizing agent. Ini adalah strong oxidizing agent. SOA lah, strong oxidizing agent lah. Strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent dengan primary alcohol, dia akan tukar primary alcohol ini menjadi carboxylic acid. Tetapi primary alcohol dengan mild oxidizing agent, kita ada MOA, dia akan tukar jadi aldehyde. Dapatlah C double bond O H. Yang ni C double bond O OH, carboxylic acid. Faham tak? Boleh ke tak boleh? Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Boleh ke tak boleh? Aina? Boleh, madam. Nurul Aina, faham tak? Faham, madam. Boleh ke tak boleh? Boleh, madam. Alright. Mari kita lihat. Ini primary alcohol tau. Ini primary alcohol. Okay. Tetapi kalau kita ada secondary alcohol, for example CH3, CH. Ini secondary alcohol lah. Ini adalah secondary alcohol. Secondary alcohol ini, ya, dengan strong oxidizing agent. Okay, dengan strong oxidizing agent. Tambahkan dengan strong oxidizing agent. Contohnya K2CR2O7 acidic. Okay, dia akan pada carbon yang pegang OH ni dia akan jadi ketone. Dia akan dapat CH3. C yang pegang OH ni dia akan jadi C double bond O. CH3. Sama ada kita gunakan strong oxidizing agent ataupun kita pakai weak oxidizing agent, mild oxidizing agent, iaitu pakai PCC lah. Ya.
pakai PCC. Apa berlaku? Juga dapat ketone juga. Kita pun boleh dapat ketone. Dapat ketone juga. Ya? Okay, ini secondary alcohol. Ini secondary alcohol. Kalau primary tadi, primary alcohol. Kalau pakai strong oxidizing agent dengan mild oxidizing agent, yang ini dapat carboxylic acid. Yang ini dapat aldehyde. Kan? Tetapi kalau secondary alcohol, kedua-duanya ada secondary alcohol, tidak balaskan dengan strong oxidizing agent, dengan mild oxidizing agent, kedua-duanya dapat ketone. Ini dapat ketone lah, dapat ketone. Ketone tu apa? C carbonyl yang bonded kepada C yang lain lah. Boleh tak? Okey. So itu kita ada secondary alcohol. So kalau kita ada tertiary alcohol, tertiary alcohol pula macam mana? Tertiary alcohol ni kalau dengan strong oxidizing agent, no reaction. Dengan mild oxidizing agent pun no reaction. Dua-dua tak ada tindak balas. Dua-dua tiada tindak balas. Boleh tak? Kalau primary alcohol dengan strong dapat carboxylic acid, dengan mild dapat aldehyde. Secondary alcohol dengan strong dapat ketone, dengan mild pun dapat ketone. Tapi tertiary alcohol langsung tak ada tindak balas. Dua-dua. Strong ke tak ada tindak balas, mild oxidizing agent pun tak ada tindak balas. Bolehkah? Kita tak okey. Ya? So inilah terdapat primary alcohol converted to carboxylic acid when using strong oxidizing agent. Ya. So dapat inilah, dapat carboxylic. Tapi sebenarnya dia ada converted tu, tapi tak apalah, dia transit je. Tapi yang penting tujuan utama dia akan dapat yang ni lah. Ya. Boleh? Alright, ini sepatutnya ada 3. 1, 2, 3. Okay. So kalau secondary alcohol, semuanya akan hasilkan ketone lah, secondary alcohol. Tapi tertiary alcohol tak berlaku tindak balas langsung dengan oxidizing agent. Okay. Seterusnya, tindak balas yang kedua ialah alkohol akan react dengan carboxylic acid to form ester. Yang ni kita dah cerita lah tadi kan. Buang H, buang OH ni, dia akan dapat ester lah. Ya, form ester. Esterification proses berlaku apabila kita campurkan alkohol dengan carboxylic acid. Macam tu lah. Ya. Okey, seterusnya tindak balas, iaitu tindak balas dehydration. Dehydration ni kita dah pernah belajar semasa alkin dulu. Ya. Okey. Yang ni gunakan zat-zat rule. Okey. Contohnya kita ada CH3. Ni. Okey. Kita ada alkohol, kita tambahkan dengan concentrated H2SO4 yang kita panaskan. Ya. Boleh berlaku tindak balas dehydration. Boleh buang air kat karbon sini dan juga dengan karbon kat sini lah. So kita akan dapat dua produk lah. Ya. So kita akan dapat CH2 double bond CH3 CH. Ni satu alkin yang kita dapat. Satu lagi boleh buang kat sini lah. Tadi kita buang kat sini kan. So kita ada CH3 double bond H CH3. Dapat dua produk lah. Buang kat sini dan buang kat sini. Ya, dapat dua produk. Ni kena ikut side Zeth rule lah. Yang ni kita dah belajar di dalam alkin. Ya, kita dah tengok ni dalam alkin lah. Ya.
Boleh dapat 2 produk lah. Follow Sazah rule lah. So dapat 2 produk of alkene. Ini dehydration. Ini adalah dehydration of alcohol to produce alkene. Okay. Seterusnya tidak balas. Seterusnya tidak balas dengan Lucas. Lucas ni dah banyak kali dah cerita. Tidak balas alkohol dengan Lucas. Tertiary alkohol dengan Lucas. Secondary alkohol dengan Lucas. Dapat apa? Kan? Dan primary alkohol dengan Lucas. Dapat apalah. Ya? Ni tak nak cerita lah. Banyak kali dah cerita Lucas ni kan. Letih lah cerita Lucas ni. Sampai luka dah hati nak cerita Lucas. Taklah saja. Okay ya. So Lucas tak mau cerita dah ya. Dah faham ya? Ke nak cerita tak? Nak cerita ke tak nak cerita? Intan? Tak. Apa? Dah faham dah. Dah faham kan? Itulah dah faham. Banyak-banyak kali tengok cerita pun tak best juga kan? Asyik apa? Movie apa tengok James Bond kan? Boring lah. Tengoklah Avengers lah. Ataupun tengok DC juga kan? DC cerita boring ya? Baju tak lawa kan? Asyik gelap je. Gotham City je. Okay. So tak mahu cerita lah. Okay. So sekarang kita tengok tindak balas seterusnya. Okay. Tindak balas seterusnya ialah tindak balas ini adalah tindak balas untuk alkohol yang mengandungi methyl carbinol. Tak saja. Yang ini boleh jadi chemical test. Iaitu kita ada iodoform test lah. Ya. Okay. Tindak balas seterusnya kita ada ni selected alkohol sahaja yang mengalami tindak balas ini. Iaitu kita ada alkohol yang mengandungi struktur methyl carbinol. Alkohol yang mengandungi struktur methyl carbinol. Ini carbon. Okey, apa dia itu methyl carbinol? Okey. Carbon yang ada OH bonded kepada methyl group. Okey. Carbon yang ada OH bonded kepada methyl group. Ini adalah alkohol yang kita namakan sebagai alkohol yang mengandungi methyl carbinol. Methyl carbinol. Iaitu pada karbon yang pegang OH ada kumpulan metil. Alkohol ini positif terhadap iodoform test. Maksudnya dia ada tindak balas lah dengan iodoform reagent. Dia ada tindak balas dengan iodoform reagent. Ya, okey. Kalau alkohol tu dia macam ni, dia ada OH bonded kepada C. C tu dia bonded kepada etil. Yang ini alkohol ini dia tak bertindak balas dengan iodoform reagent. Alkohol yang ada C bonded kepada OH bonded kepada metil. Yang ini dia positif terhadap iodoform reagent. Faham ke tak faham? Okey ke tak okey? Okey, kalau kita tengok compound yang ni. CH3, CH2, C, OH, H, CH3. Okey, tengok CH3, CH2, CH3, CH3, OH. Okey. Kita tengok alkohol yang ni. Alkohol ini, tengok alkohol ni, OH bonded kepada karbon ni. Karbon ni ada metil group. Okey. Yang ini nanti dia boleh bertindak balas. Dia ada tindak balas dengan iodoform reagent. Dia boleh bertindak balas dengan iodoform reagent. Kalau yang ini, ni
C yang bonded kepada OH ada methyl group tapi carbon ni tak ada H. Carbon ni tak ada H. Yang ni pun negatif juga. Sekurang-kurangnya carbon ni dia kena ada sekurang-kurangnya satu H, ada satu methyl, ada OH. Carbon yang positif terhadap iodoform tu, carbon yang positif terhadap iodoform tu, dia mesti sekurang-kurangnya mengandungi satu methyl, satu H, satu OH. Kalau yang ini dia tak positif juga. Yang ini carbon ni dia ada satu OH, ada satu OH, ada satu methyl tapi tak ada H. Yang ni dia negatif terhadap tidak balas iodoform. Kalau yang ini, ini ada OH. Kalau yang ini pun negatif terhadap iodoform. Sebab carbon yang pegang OH ni, carbon yang pegang OH ni ada H, ada ethyl group je. Dia ada propyl dengan ethyl group. Jadi yang ni pun negatif terhadap iodoform. Dia negatif terhadap iodoform lah. Dia selected alkohol sahaja yang positif terhadap iodoform. Syarat dia, carbon yang pegang OH, yang pegang functional group of the alcohol tu, dia kena ada satu methyl, kena satu sekurang-kurangnya ada satu H lah. Macam tu lah. Alright. Jadi sekarang kalau kita tengok bagaimana iodoform ini bertindak balas. Bagaimana iodoform ini bertindak balas lah. Okay. Jadi, so apa yang berlaku ialah, okay. Apa yang berlaku? Dia tak tunjuk kat sini kan. Nanti kan apabila alkohol yang ada methyl carbinol ni bertindak balas dengan iodoform reagent. Iodoform reagent adalah iodine in NaOH. Tahu? Apa yang berlaku ialah CH3 ni nanti dia akan putus, dia potong, dia akan menghasilkan CHI3. Tempat potong tu jadi O- dan COH dia akan jadi C double bond O. Tempat yang pegang OH dia akan jadi C double bond O. Okey, tak faham? Saya tahu. Okey, mari kita tengok tindak balas yang ni. Okey. Okay. So apa yang berlaku ialah bila kita tindak balaskan dengan iodoform reagent. Iodoform reagent kita tuliskan I2NaOH. Macam itulah. Kadang-kadang ditulis I2OH minus pun boleh juga. Okay. Tapi selalunya ditulis I2NaOH ataupun KOH lah. So apa berlaku dalam tindak balas ini ialah CH3 ni nanti dia akan terpotong. Ini terpotong. Okay. C yang pegang OH ni nanti dia akan jadi double bond O. C yang putus bonding dengan CH3 ni akan jadi O minus. So apa produk yang kita akan dapat? CH3. Okay. Ni CH3 ni. CH2. Okay. C ni yang pegang OH kan, dia akan jadi C double bond O. Tadi dia pegang CH3, dia potong, dia akan jadi CO minus. H tak ada dah, hilang. Lepas tu CH3 ni dia akan jadi CHI3. Jadi CHI3. CH3 dia akan jadi CHI3. So, apa yang berlaku, apa observation yang kita boleh nampak? Kita akan nampak ini pembentukan haloform. Haloform ini dia punya appearance dia adalah kita akan dapat yellow precipitate. Yellow precipitate is formed lah. Yellow precipitate is formed. Boleh ke tak boleh? Ini tindak balas dalam iodoform. Yang ni tak ada tindak balas, yang ni tak ada tindak balas lah. Boleh kah? Okey ke tak okey? Okey. Okey. Saya tanya soalan ya. Saya tanya soalan tau. Saya pick seorang untuk jawab. Okey. Cuba buat soalan ini.
Buat tindak balas ni. Okay. So buat tindak balas ni. Okay. Lepas tu berikan jawapan dia dalam grup. Tak sepanggil. Silap buka. Ramai ni tak datang ni. Siapa ni? 15 orang je. Lagi yang lain ni. Nadia? Nadia jawab soalan Nadia? Nadia? Madam. Nadia jawab soalan tadi tu? Nadia jawab soalan tadi tu? Lepas tu lukiskan, masukkan jawapan dia dalam grup WhatsApp Nanti kita buka. Yang lain-lain pun buat juga. Andai kata Nadia tersangkut, saya boleh tanya kamu. Buat sekarang ni soalan dia. Ni reaction of alcohol dengan iodoform reagent. Buat sekarang ya. Okay. Nadia jawab ya. Tengok soalan dah. Okay. Nadia dah boleh jawab ke? Belum lagi. Okay, buat sekarang. Yang lain tolong buat juga. Okay, Nadia dah ke? Dah ke Nadia?
Okay, dah Nadia? Nadia dah madam. kah? Dah. Dah Kejap. Dia masuk dalam Dia masukkan dalam grup tu. Ada tak? Mana dia? Oh, ketam pula. Ketam saiz B pula benda ni. Dah. Tak ada mana dia? Tak nampak pun? Saya ambil phone. Phone tengah charge. Saya ambil kejap. Nak tangkap gambar. Okay, alright. Okay. Dah punya jawapan. Hebat. Okay, saya tengok kat phone saya lah. Okay. Dia punya jawapan. C double bond O. Tempat potong. Jadi wow. Sangat excellent lah. CHI3. Cuma ada silap sikit je kat sini. Kat sini dah tak ada H tau. Yang ni sebab carbon ni kalau kita letak H lagi, dia jadi 5 bonding. Orang pun 4 je maksimum kan. Carbon takkan 5. Okey saja. Melawak. Okey, jadi yang ni tak ada H dah. H ni dah hilang. H ni dah hilang lah, tak ada dah. Ya. Jadi tapi ni pun dah sangat hebat lah. Ya. First time dah pun dah boleh dapat jawapannya hampir yang tepat lah. Ya. Alright, so kalau kita tengok OH ni dia akan jadi C double bond O. Potong dengan CH3, tempat potong dengan CH3 akan jadi O minus lah. Ya. Okay, CH3 ni jadi CHI3. Good. Okay. So apa observation yang kita akan nampak ialah observation dia kita akan nampak yellow precipitate form lah. Ya. Sebab CHI3 ni dia punya observation dia adalah dapat yellow precipitate lah. Ya. Macam tu. Boleh? Ya. So itu adalah reaction di antara alkohol yang ada struktur metil carbinol. Alkohol yang ada struktur metil carbinol, dia akan positif terhadap iodoform reagent. Iodoform reagent adalah iodine in NaOH. Macam tu lah. Ya. Good. Ya. Ini contoh lain lah. Ini struktur yang tak ada metil carbinol. Tak ada reaction. Ya, tak ada reaction lah. Ya. Okay. So habislah tindak balas dalam alkohol. Okay, mari kita tengok soalan tutorial. Ya. 953 dah. Ya. Okay. So soalan tengok number 5. Cuba tengok soalan number 5 ni. Ya, tengok soalan number 5. Write the complete equation. 2 butanol react dengan KMNO4. Ni 2 butanol react dengan acidified KMNO4. Ya, tak ada 2 butanol.
Butanol, CH3, CH. CH2, CH3. Tambahkan dengan acidified KMnO4. Ini adalah oxidizing agent, strong. Ingatlah tadi ya, strong oxidizing agent. Kalau secondary alcohol dengan strong oxidizing agent, dia akan menghasilkan ketone. Dia akan hasilkan C double bond O, CH2, CH3. Okay, kamu ada kelas lagi ke depan ni? Dah 9.55 dah, nanti nak masuk kelas lagi satu pula ya. Sekejap.